kita fahamlah wuduk ni apa. Nak memahami wuduk ni. Mungkin dulu belajar wuduk tu lah basuh muka gitu, komo-komo gitu dah cukup. Tapi secara keseluruhan ni ilmu dia macam hampir tak lengkap. Hampir tak lengkap dan hampir kadang-kadang tak ada. Jadi kita tak belajar dengan betul lah. Okey. Tu dia kata tu, fardu wuduk ni ada berapa? Fardu ni adalah dikatakan perbuatan tu lah. Adanya basuh, ada yang sapu. Basuh apa? Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Sapu apa? Sapu kepala. Dan membasuh anggota ni dikawal oleh satu pengawal. Pengawal ni bernama apa? Pengawal ni bernama tertib. Tu yang carta tu. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dia kawal oleh tertib. Kalau tak tertib, tak sah. Sebab apa? Tertib ni jadi rukun, jadi fardu yang ke-6. Jadi fardu wudu ada 6. Fardu wudu ada 6. Fardu tayamum ada berapa? 5. Boleh sebut tak fardu tayamum? Niat. Lagi. Dekat online ni tak dengar suara. Memang tak keluar suara ke apa ke? Niat. Kalau tayamum apa? Pindah debu. Pindah debu. Sapu muka. Sapu tangan. Tertib. Tu kalau tayamum. Tayamum ada 5 fardu. Wudu ada 6. Mandi ada berapa? Mandi wajib ada berapa fardu? Mandi ada 3. Belum sampai lagi belajar ni. Kat sini belum belajar lagi. Niat menghilangkan najis, meratakan air. Itu nama dia fardu tu. Ada fardu wudu, ada fardu tayamum, ada fardu mandi. Ni semua kena belajar dengan betul. Fardu wudu ni ada 6. Ada 6. 4 pada perbuatan dan 2 pada hati, 2 pada kauli. Kauli ni adalah tertib, lagi satu niat. Ni 2. Perbuatan hati. 4 perbuatan fizikal, 4 perbuatan lahir, perbuatan anggota. 1 nama muka, 2 nama tangan, 3 nama kepala, 4 nama kaki. 4 inilah yang disebut sebagai anggota-anggota tertentu. Okey. Dalam ni ada satu lagi dia punya. Yang pertama, fardu wudu ni nama dia niat. Niat ni dekat mana kita nak letak apabila kita basuh muka. Kenapa basuh muka? Kita dah belajar tu hari kan. Niat ni ada 7 wajah. 7 perkara yang kita kena tahu baru kita kenal niat. Wajah muka dia kena tahu. Dia ada 7 wajah. Yang kita dah belajar masa bulan 10 tu hari lah. Agaknya lah. Bulan 10 ke bulan 9. Masa sebelum larangan lah. Sebelum PKP tu. Niat ada definisi. Ada takrif. Kan? Kita belajar kan? Niat ada tempat keluar. Tempat keluar di hati. Niat ada masa dia tertentu. Masa dia apa? Awal perbuatan. Niat ada kaifiat. Kaifiat macam mana? Ikut jenis amalan. Niat ada hukum. Hukum dia apa? Wajib pada syarak. Niat ada maksud. Maksud dia apa? Membezakan antara adat dan ibadat. Nombor 7, niat ada apa? Niat ada syarat sah. Kita berhenti kat situ tu lagi. Rasanya PKP ni dah boleh hafal kot. Masjid? Duduk rumah tak ada buat apa? Oh, busy. Allah. Kau busy. CEO company besar pun dia boleh hafal loh.
Kau kasi apa? Biji apa? Belok benda ni ada di dada kita lah. Elok ada di dada kita. Jadi, dia kata niat ini rupa dia punya wajah, dia adalah pada awal perbuatan. Jadi dalam wuduk ni, awal perbuatan ni masuk apa? Perbuatan yang wajib. Bukan komo-komo. Komo ni sunat. Bukan masuk air dalam hidung, masuk air ni sunat. Awal perbuatan wajib. Yang wajib pada fardu lah. Apa dia? Basuh muka. Sebab tu, disuruh niat pada basuh muka. Letak je air kat muka, niat. Itu bagaikan serentak lah. Jadi niat dengan basuh muka ni, dia tak ada tertib. Bukan Nabi basuh muka baru niat. Tak. Dia serentak. Dia serentak. Jadi dekat rajah tu, saya tunjuk tu, ini serentak. Tapi muka, tangan, kepala, kaki, dia memerlukan tertib. Itu dikatakan dengan syarat-syarat tertentu. Apa syarat dia? Mesti ikut syarat sah pula lepas ni. 1 fardu, 2 syarat sah. Ada syarat-syarat dia. Dan nak basuh ni pun ada syarat-syarat dia. Ada had dia. Ada had. Dia terbagi kepada 3 had. Saya mungkin dah cakap dulu kalau ingatlah. Apakah 3 had yang dikatakan dalam wuduk? Ingat ke tak ingat? Apakah 3 had yang dikatakan dalam wuduk yang kita kena tahu? Nombor 1, had apa? Dah cakap tak ni dulu maksudnya? Kat sini. Dom. Betul ke belum? Memang belum Jumpa Man dalam nota. Apakah 3 had? Elok periksa jabatan kena ada periksa wuduk lah. Nak confirmkan jawatan kan. Saya rasa elok lah buat itu. Nanti saya tanya dengan menteri lah. Kadang dia datang surau. Bos, Datuk masuk ke dia? Kalau dia masuk, kau terlopong korang. Tak confirm kenapa? Mandi wajib tak lulus, dia kata. Periksa jabatan, ada soalan agama, 30%. Cukup lah, 30%. Melupu tak melupu. Ada yang sampai 5 tahun tak confirm lagi. Tak disahkan dalam jawatan. Kenapa? Mandi wajib aku tak lepas lagi lah. Dah nak pencin dah tak lepas-lepas. Macam mana? Berat lah. Apa dia 3 had tadi? Pertama, had wajib. Had wajib. Tulis tak apa. Nanti belajar ni fardu nanti kita ulang-ulang sikit. Apa had wajib? Kalau tangan sampai dekat siku. Itu nama had wajib. Ni contoh lah ni. Had wajib. 2. Dulu guru kata apa? Had yang kedua, had sempurna wajib. Sempurna wajib. Apa maksud sempurna wajib? Melebihkan basuhan pada had yang wajib. Lebihkan sikit. Itu wajib. Itu hukum dia wajib. Sebab kalau tak lebihkan, nanti sempadan tak kena. Jadi ikut kaedah fiqah, kalau sesuatu itu dia menyempurnakan wajib, maka hukum dia wajib. Maknanya kita mesti basuh lebih dari sempadan. Ini ada dinyatakan dalam syarat sah wuduk nanti. Mesti lebih basuh. Kalau muka sampai anak telinga ni had di muka ni kiri kanan ni, kita mesti basuh lebih. Syarat dia. Ini sampai sini kena basuh lebih ke bawah. Ini sampai sini kena basuh lebih ke atas. Lebih tu nama dia had sempurna wajib. Hukum dia adalah wajib. Had wajib, hukum dia wajib. Had sempurna wajib, hukum dia wajib. Wajib apa? Wajib dibuat untuk mengesahkan basuhan atau sapuan. Nombor 3, nama dia had apa? Had sunat. Had sunat. Sunat ni lagi lebih daripada yang tadi. Atas lagi. Kalau kita ambil wuduk ni 4 jari lah. Dulu guru kata 4 jari daripada siku ni 4 jari. Basuh sampai 4 jari ke atas. Melebihkan basuhan tu nama dia had sempurna wajib. 4 jari ni had sunat. Basuh sampai sini. Lepas tu saya kata dulu jangan ambil wuduk macam ni. Jangan buat macam ni. Takut ada sempadan tak kena. Basuh sampai sini pusing.
Biasa kan buat gitulah pusing. Bila pusing nanti kita letak jari kita sampai siku ni 4 atas lah kita pusing gitu. Jadi kita dah buat had sempurna wajib, kita dah buat had sunat. Jangan buat macam ni. Ada orang ambil wuduk macam tu, ada. Begini kan? Di sini tak kena. Orang tua tu. Ada orang tegur. Ji salah ni wuduk. Ni tak kena. Marah pula. Tahulah aku dah pergi haji 2 kali. Oh, ni jawapannya standard. Jangan macam tu. Kalau orang tegur kan. Orang tegur pun bukan orang ramai. Orang tegur baik-baik. Ji, ni wuduk ni tak kena ni. Tahulah aku dah pergi haji 2 kali. Jangan cakap macam tu. Patutnya. Betul tak? Dengar je lah orang cakap. Mungkin kita tahu. Tapi waktu tu kita tak perasan. Jadi syukurlah ada orang tegur kita. Begitulah kalau anggap begitu. Saya pun kadang tegur juga. Lepas sembahyang, Ustaz, kat kaki tu ada apa? Rupanya ada selotip melekat. Dia takut apa? Saya ambil wuduk selotip tu ada. Oh, saya kata ni cucu main kat rumah ni. Saya terpijak lah. Saya tahulah masa saya keluar bilik air tu selotip tak ada. Mungkin dekat tengah-tengah rumah ni diorang main apa. Diorang tegur kat masjid. Lepas sembahyang. Kata Ustaz, minta maaf kaki tu macam ada benda. Saya tengok selotip. Biasalah cucu ramai kan, macam-macam ada lah. Dia terpijak lah. Dia takut kita ambil wuduk selotip ada, tak sah lah. Baguslah tu. Saya terima kasih lah. Begitulah. Tapi kalau kita, Allah sayang kat kita tu, dia datang dengan orang tegur kita. Kadang-kadang anak kita tegur anak tegur kita, kadang-kadang orang rumah tegur. Kadang anak tegur kita, Bah ambil wuduk ni macam ni. Dia kata macam budak-budak tadika. Oh, tercabar betul. Tercabar Mama ambil wuduk macam budak tadika. Dia dah 3 dah. Dia kata Ustazah ajar Mama ambil wuduk macam ni Mama. Ni kena. Anak pula pandai. Wah, tercabar sungguh lah. Mama betul-betul tercabar. Jangan cakap, diam engkau budak-budak mana kau tahu. Jangan cakap gitu. Allah hantar dia untuk tegur kita tahu. Allah hantar. Allah yang gerakkan mulut dia. Syukurlah. Jadi macam ahli syurga lah. Siapa tu? Umar bin Abdul Aziz. Betul. Umar bin Abdul Aziz hari ditabalkan dia jadi khalifah. Lepas buat pertabalan tu, dia perabatan tu lama proses dia. Ada orang beratur, menghormat dia. Dia tak suka, dia marah. Dia kata kenapa ni semua ni membalik. Dia kata buat majlis-majlis besar-besar ni. Tapi orang buat juga untuk dia. Dia balik, dia nak tidur. Anak dia kata, wahai ayah, di kampung seberang ni ada orang susah. Ayah dah jadi khalifah, ayah pergi tengok. Dia sangat susah. Dia kata tak apalah, nanti petang-petang aku pergi tengok dah, aku nak tidur sekejap. Apa anak dia kata? Wahai ayah, ayah yakin ke ayah boleh hidup petang gerang? Sampai anak kata gitu. Dia terpanjat, dia bangun. Dia peluk anak dia. Dia cium anak dia. Lepas tu dia angkat tangan. Dia kata apa? Dia angkat tangan. Syukur wahai Tuhan, engkau jadikan budak ni mengingatkan aku tentang tanggungjawab akhirat aku. Dan dia datang daripada benih sulbi aku. Maknanya anak kita lah, benih sulbi kita. Benih ni daripada sulbi, tulang sulbi. Tu ahli syurga tu jawapan dia. Dia peluk anak dia. Dia tak marah. Kalau kita lah, orang dah dalam isyak. Lepas tu tengok drama, tengok berita. Pukul 10 dah ngantuk, tidur. Anak kita kata, Ma belum sembahyang isyak Ma. Nanti pukul 5 bangun. Kalau ada kita kata, Ma ingat Ma boleh hidup pukul 5. Apa kita kata? Lebih kurang macam cerita Umar Abdul Aziz, betul tak? Betul tak? Ma rasa Ma boleh ke hidup pukul 5? Kau nak aku mati je. Kau hajau. Bukan mama sini lah. Mama sini bukan. Ni mama lain lah. Ibu ingat ibu boleh hidup ke pukul 5? Kalau anak kita tanya gitulah. Ma patut semayang dulu Ma. Baru tidur. Oh, tercabar tau. Tapi siapa yang hantar suara tu? Kita bukan para wali. Ada suara dari langit tegur kita. Tak ada. Kita bukan para wali. Kita orang awam. Saya pun orang awam. Tapi bila orang awam ni, maknanya ditegur oleh orang awam. Kita takkan ada orang datang, para wali datang dalam mimpi kita, tak ada. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, dulu guru kata dia pernah ambil wuduk sekali je. Sekali tu dia buat. Selalu dia buat 3 kali. Dia buat sekali. Rasulullah datang dalam mimpi dia. Kata, wahai Bilal, kau dah tak sayang kat aku ke? Kau tinggal kenapa yang aku buat? Apa?
basuh tangan 3 kali. Pernah tak mimpi ada orang tegur? 924. Orang perempuan lah selalu suka buat ni. Bukan perempuan ni lah, ni perempuan lain lah. Ustaz ni aku pancit kat tayar ni apa tahu. Asyik orang perempuan ni kata. Tak ada, betul. Tak ada. Kalau ada pun ustaz-ustaz cakap secara umum je. Jadi sebagai orang yang bersedia untuk mengubah diri, kita terima secara umum tapi kita betulkan diri kita. Tu yang paling bagus lah. Betul kan? Sebab tu kita ni bangun pagi ni, guru-guru ajar ni, kita kena ada tekad tau. Kita nak tekad, aku nak ambil wuduk dengan sempurna, aku nak buat sunat, aku nak baca doa lepas wuduk. Kita ada tekad. Tanam tekad dalam hati. Tekad mesti nak berubah. Aku tak nak sembahyang lewat lagi. Cakap je dengan diri cukup lah. Lepas tu, usaha untuk buat. Macam itulah. Okey. Jadi ini definisi dia. Dengan rajah ni kita faham lah definisi dia gini. Dia ada susunan tertib, dia ada yang serentak, dia ada yang bertertib. Jadi setiap perkataan dalam definisi pada istilah tu ada uraian dia pada rajah tu lah. Apa dia tadi kata tu? Perbuatan. Okey, faham dulu perbuatan apa? Perbuatan ni ada 2 jenis. Satu perbuatan hati, satu perbuatan anggota. Perbuatan anggota ni bagi 2 lagi. Apa dia? Satu basuh, satu sapu. Man, kalau saya bagi nota-nota ni dalam WhatsApp, man boleh print ke? Boleh. Bagi peringkat lah. Bagi wuduk dulu. Tapi yang awal tu memang dah ada, Ustaz. Cuma tak update yang terkini. Yelah. Tak ada pernah yang... Tu awal tu memang tak update. Ada dalil tak masuk. Tapi yang ni dah lengkap lah. InsyaAllah lah agak lengkap juga. Jadi, mungkin hari ni baru kita belajar definisi dia lah. Okey. Habis definisi. Jadi, bila faham definisi ni, kita bergerak ke depan, dia jadi lebih mudah lah. Okey. Lepas tu belajar dalil dulu. Ini yang kita kata ni surah Al-Ma'idah ni ayat 6 ni. Ini antara dalil yang diambil daripada ayat Quran. Yang menceritakan tentang bagaimana solat ini dia memerlukan pada satu pekerjaan itulah nama dia wuduk. Jadi ada peningkatan dari segi ilmu lah. Dulu belajar ada dalil tapi tak berapa nak ambil perhatian. Sekarang ni sebagai orang yang menuntut ilmu, dia ada dalil. Dia ada dalil. Bukan ikut-ikut orang. Orang basuh muka, kita basuh muka. Tak. Itu dulu. Sekarang tak lagi. Sekarang apa? Ada dalil. Apa dalil dia? Itulah, wahai orang-orang beriman. Ibnu Abbas, dia sebut. Ibnu Abbas kata, apabila keluar ayat begini, pada zaman dia lah. Rasulullah baca, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang semua ambil perhatian. Kenapa? Mereka harap arahan ni untuk mereka. Mereka apa? Mereka orang beriman. Mereka harap. Jadi mereka adanya memandang ke langit. Seolah-olah mereka menunggu apa benda yang nak diarahkan. Itu Rasulullah sebut itulah. Orang yang beriman. Bila nak solat, bila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu. Sebab tu mula-mula ni basuh muka. Ulama mendalilkan pada ayat ni. Sebab tu Rasulullah mula-mula dia basuh muka. Sebab ulama mendalilkan ayat ni lah yang menunjukkan susunan-susunan apa nak basuh dulu, apa nak basuh kemudian. Jadi susunan tertib diambil daripada ayat ni. Dulu masa saya periksa ambil tauliah ni, antara soalan yang tanya ni. Apa dalil? Ayat mana? Bagaimana tertib? Ni semua ditanya ni. Basuhlah wajahmu. Jadi, terus ulama' dia letak basuh muka jadi perbuatan nombor 1. Bila nak solat, Allah kata dalam Quran firman apa? Basuhlah wajahmu. Arahan untuk apa? Orang beriman. Kenapa? Orang beriman ni solat.
Nombor 2, dan tanganmu sampai siku. Nampak? Kan ada aturan tu. Lepas muka tangan. Lepas muka tangan. Dan tanganmu sampai ke siku. Dia bukan tangan ni je. Sampai sini lah. Jadi tu dia menunjukkan had. Muka ni, dalam Quran dia sebut muka je. Tapi dalam hadis dia sebut lah muka macam mana. Ulama pula urai, muka macam mana, had mana. Itu yang kita kena ambil tu. Katakan betul. Itu yang mereka tulis dalam kitab. Dan sapu. Sapu pula. Tadi basuh. Basuhlah wajahmu, mukamu. Basuhlah tanganmu. Dan sapulah kepalamu. Okey. Apa beza antara basuh dengan sapu? Ni nak ketahui juga ni. Saya tanyalah cara jujur kan. Anak-anak tak mau tanya ke soalan ni? Tak pernah Mama, ibu, apa beza ibu basuh kepala, sapu kepala, basuh muka. Apa beza basuh dengan sapu? Dia pernah tanya tak? Tak pernah tanya kan? Anak tak tanya Orang belajar sekolah agama. Tak belajar? Dia orang belajar sekolah agama. Mungkin dia tahu kot. Dia tak tanya dah balik. Tak pernah tanya kalau tanya parah juga. Eloklah tak tanya. Basuh ni ada syarat. Apa syarat basuh? Berlari air pada anggota yang dibasuh. Itu syarat dia. Mesti mengalir air. Dalam kitab disebut berlari air. Kita boleh kata mengalir air. Itu syarat basuh. Baru nama dia basuh. Kalau sapu, tak syarat mengalir air. Tu kalau kita ambil wuduk kan, kita ambil kat tangan kan, kita letak kan, kita tarik. Bila kita tarik tu, air tu berlari lah. Air tu dia melalui lah anggota-anggota wuduk tu. Tu dia katakan basuh ini syarat dia mesti mengalir air. Kalau tak mengalir air dekat anggota tu, tak nama basuh. Sapu tak apa. Sapu ambil air, letak air, pam. Cukup lah. Tak payah mengalir air. Tak diwajib mengalir air. Jadi basuh kaki, maknanya mengalir air dekat atas anggota wuduk nama kaki. Basuh tangan saya bagi siku. Tu kita ambil daripada kolah tu kan, kita tarik itu kan. Jadi air tu turun, dia mengalir lah. Mungkin turun belah sini tak turun, kita ambil. Kita bawa sini pula. Jadi kat belakang kita ni ada air. Jadi kita tarik. Tu dia mengalir dekat anggota wuduk tu. Kita bawa dia, tarikkan dia supaya dia berjalan. Berlari di atas anggota. Tu nama dia basuh. Tu beza dia basuh dengan sapu. Dan basuh kedua kakimu. Sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Itu dikatakan sampai tumit tu lah. Sampai tumit. Jadi, inilah dalil yang mengatakan wajibnya berwuduk. Wajibnya melakukan wuduk. Dan inilah dalil menyatakan apa dia anggota wuduk. Ini dalil dia. Ini dalil juga yang mengatakan mana anggota kena basuh, mana anggota kena sapu. Ini juga dalil menunjukkan susunan tertib dalam wuduk. Tertib ni makna apa? Basuh muka dulu. Kalau anak kita kata, kenapa ibu tak boleh basuh kaki dulu? Kenapa basuh muka pula? Ada orang jawab apa? Dia kata basuh daripada anggota atas ke bawah. Anak dia kata kepala atas, muka bawah. Dah salah pula. Betul tak? Kepala atas. Kepala sini, muka sini. Tapi basuh muka dulu. Muka tangan naik atas balik. Jadi bukanlah jawapan tu. Habis mana tahu mama? Ibu mana tahu ibu, ayah mana tahu ayah? Ni. Surah Al-Maidah ayat 6. Ni dalil dia. Cuba tanya dia, ustazah ajar tak kat sekolah? Tanya dia. Selalunya dia orang ajar lah. Mungkin anak kita tak beri perhatian ke apa ke, tak tahu. Jadi, amal ni yang paling bagus ada ilmu. Ilmu ni yang paling baik ada dalil. Kalau tauhid lebih lagi. Kan? Tauhid ni
syarat dikatakan kenal Allah, syarat dia ada 3 kan. Satu, mesti yakin dengan jazam, tak ada ragu-ragu apa semua. Lepas tu, mesti dah tepat dengan betul, dengan sebenarnya. Nombor 3, dalil, ada dalil. Ada dalil akal, ada dalil akli dengan nakli. Akli ni akal, nakli ni Quran, hadis, pendapat ulama, itu nama dia dalil-dalil nakli. Kalau dalil akal, ialah dalil akal yang tidak ada bersandarkan kepada 3 tadi. Jadi sama juga macam kita belajar wuduk ni lah. Kita upgrade sikit pengetahuan kita. Dulu tak tahu macam mana katakan basuh ni dulu, lepas ni. Kita tak tahu tau. Sedangkan benda ni kau belajar, 5 minit je tengok, ni dah tahu dah. Sekejap je nak tahu ni, bukan payah sangat. Tapi kalau tak duduk belajar, memang tak tahulah. Tak tahu. Syukurlah tahu, muda-muda lagi, umur 30 lebih dah tahu dah, okey lah. Jangan nanti sebab banyak benda lagi nak belajar okey. Kena ambil perhatian, dalam silibus tadi ada 6 kan? 6. Dalam silibus tu, ada 3 benda yang mengesahkan, yang kita kena ambil perhatian betul-betul. Sunat tak buat tak apa, wuduk sah. Makruh buat tak apa, wuduk sah. Tapi kaifiat tak tahu, tak sah. Ini 3 ni. Fardu wuduk ada 6. Syarat sah wuduk ada 12. Pada mereka yang bukan sentiasa berhadas. Kalau mereka sentiasa berhadas, seperti kencing tak tos. Seperti buasir. Lalu keluar darah sikit-sikit kat dubur. Penyakit. Atau dia katakan apa? Istiadah. Itu dah ada tambah 3 syarat. Ini syarat 12 ni pada orang yang sihat dah. Ada 12. Jadi, fardu campur syarat ada 18. 18. Lepas tu dia tak buat perkara membatalkan. Membatalkan wuduk ni ada 6. Kalau dah buat syarat sah, dah buat fardu, jangan buat perkara membatalkan. Barulah wuduk itu dikatakan sah. Sah ni apa? Maknanya boleh pakai Boleh pakai lah buat semayang. Nak pegang Quran. Nak tawaf. Apa lagi guna wuduk ni? Sujud syukur. Sujud tilawah. Sentuh Quran. Tanggung Quran. Lebih kurang ada 7. Kalau tak ada wuduk, 7 benda tak boleh buat. Apa Solat. Kalau dalam kitab, ada kitab dipanggil solat mutlak. Solat mutlak ni maksud apa? Fardu pun tak boleh, solat sunnah pun tak boleh. Maksudnya kalau tak ada wuduk ni tak boleh solat. Lepas tu tak boleh tawaf. Tak boleh sentuh Quran atau tanggung Quran. 3. Lepas tu tak boleh sujud tilawah. Tak boleh. Nombor 5, tak boleh sujud syukur. Pun tak boleh. Kalau wuduk tak sah, buat berdosa lah. Lagi tak boleh apa? Tak boleh baca kutubah. Ada berapa perkara tu? Berapa perkara ada? Yang saya tutup tadi berapa? 6. Berapa Syed tadi kira? 6. Sembahyang, tawaf, 6 lah, betul lah. Sembahyang, tawaf, 2 jenis sujud. Sujud syukur, sujud tilawah. Lagi, pegang Quran atau tanggung Quran. Lagi satu, yang tak boleh apa? Baca kutubah. Inilah ada 6 lah. Ada 6. Jadi kalau tak ada wuduk tak boleh. Atau dia kata dia ada wuduk tapi wuduk tak sah. Kenapa wuduk tak sah? Wuduk dia salah. Fardu salah. Syarat sah salah satu je. 18 ni kena skor 100%.
Mesti buat 18 dengan betul. Baru sah. Kalau satu salah, 17 per 18. Macam mana? Kalau periksa PMR dapat A. Periksa jabatan dah lulus lah. 18 soalan, satu salah jawab. Lulus. Lulus. Tapi wuduk tak lulus. Jaga-jaga. Salah basuh muka, tak boleh pakai. Antara 12 syarat sah ni, yang kita akan pergi nanti ke depan, antara 12 syarat sah ni, mengetahui kaifiat. Apa kaifiat? Apa maksud kaifiat? Cara-cara. Cara wuduk. Kaifiat ni ada berapa? Pecah. Ada 3. Kaifiat ni ada 3. Satu fardu, satu syarat, satu pembatal. Saya tak dengar suara orang online. Kalau nak tanya boleh type. Orang lain suara saya tak dengar. Kenapa tak tahu? Satu syarat, satu fardu, satu pembatal. Ini nama dia kaifiat. Kalau dalam solat, hendaklah mengetahui kaifiat solat. Kaifiat solat ada berapa? Ada 3 juga. Apa kaifiat solat? Satu rukun, 13. Syarat sah, ada berapa? Berapa syarat solat? Aku jawab lah. Malah aku tunggu. Sampai Zuhur tak dapat ni. 8. Ada kita kata 9. Ada kita kata 9 syarat sah. Ada kita kata 8. Yang 8 apa? Islam, berakal. Lagi? Suci daripada hadas. Lagi? Suci bin najis. Lagi? Tutup aurat. Lagi? Masuk waktu. Lagi? Ada kiblat. Lagi? Lagi? Nombor 8? Apa jadi nombor 8? Tak ingat. Kau nak nikah nanti kadi tanya kau. Aku suruh kadi tanya kau syarat nikah. Tak ingat, balik. Temeluh balik. Apa dia? Nombor 8 apa? Mengetahui kaifiat. Tu saya boleh jawab. Saya ni dia saja cakap tak ingat. Wali kan dia nak jaga hati. Tidak, aku tak mengaku. Saya dia ingat, dia malu jawab je. Mengetahui akan kaifiat. Kaifiat apa? Ni 3 ni. Lepas tu jangan ambil ringan tau. Saya kata jangan ambil ringan. Syarat sah wuduk tak tahu, jangan ambil ringan. Belajar. Kita akan belajar nanti. Fardu wuduk tak kerti. Dia kata fardu wuduk 6. 6? Bukan 3. Ni bahaya. Ni bahaya tau. Dia tak tahu. Syarat sah wuduk mengetahui kaifiat. Tak tahu kaifiat, tak sah. Pembatal wuduk ni banyak lah. Ada kitab kata 10, ada kitab pecah lagi jadi 22, ada kitab kata 18. Yang penting apa saja, itu batas semayang. Batal wuduk ni 6. 6. Senang aja nak ingat dia, 6 ni. Apa dia batal dia? Satu apa? Keluar salah satu daripada 2 jalan. Kubur dubur. Lagi apa? Sentuh. Apa lagi? Tidur yang tidak tetap papan punggung. Pingsan, pitam atau gila. Sentuh lelaki perempuan kulit dengan kulit bukan mahram. Ada uraian dia. Sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Sentuh lubang dubur dengan tapak tangan. Ada 6. Syahid apa Syahid? Senyum okey. 6. Aku cakap ni kalau periksa jabatan ni ramai tak confirm. Ramai tak confirm. Periksa jabatan berapa kali setahun Dah tak ada jabatan dah tak ada kan confirm gitu je. Teknikal dia ada lah. Exam dia ada. Teknikal ada lagi. Elok masuk tu lah. Masuk soalan ni lah. Lepas tu kalau badan confirm semua tu naikkan pangkat. Naikkan pangkat. Biar tak naik pangkat tak apa. Sebab apa? Tak tahu mana wajib. Kalau yang tengok umur dah 50, masih lagi grade yang sama waktu dia masuk, engkau kenapa tak naik pangkat? Aku mana wajib soalan tak lepas-lepas. Elok-elok begitu lah. Dia jadi motivator kita untuk mengetahui fardu ain.
Saya rasa elok juga buat gitu. Jadi orang Islam kau kena lulus ni lah. Bagus, sebenarnya bagus lah. Kalau kita... Kalau ada macam tu lah Ustaz penuh. Semua datang. Kalau ada peserta jabatan penuh ni. Sampai kat luar orang take kursi. Sebab tak ada peserta jabatan ni lah. Ada peserta jabatan, orang kat Sabah tengok online. Oh tak boleh ni, tak lulus ni. Ya, mama. Tak naik pangkat nanti aku ni. Dia tak payah tak naik pangkat Ustaz. Kata tak ada gaji je, gaji kurang. Potong gaji. Siapa tak lulus potong gaji. Betul kabur. Mungkinlah satu hari nanti, tak tahu kan. Tapi benda mesti ada inisiatif. Inisiatif. Ni kita faham ni apa ni? Ni nama apa ni? Kaifiat. Jadi belajar pada wuduk ni mesti familiar dengan perkataan ni lah. Kaifiat. Syarat sah dia mengetahui kaifiat. Kaifiat apa? 3. Satu fardu, satu syarat sah, satu dia pembatal. Jadi kaifiat ni dalam wuduk ni dia ada 6 campur 12 campur 6. Jadi berapa? 24. Dia ada 24. Kalau mandi wajib ada berapa? Fardu mandi ada 3. Syarat sah mandi ada 11. Bendanya sama dengan syarat sah wuduk, dia buang satu je. Syarat sah wuduk ni ada syarat dia satu yang tak pakai pada mandi. Yang lain benda yang sama. Apa dia? Melebihkan basuhan pada anggota wuduk. Syarat sah mandi, benda ni dikeluarkan. Sebab tu khas untuk wuduk je. Jadi syarat sah mandi ada 11, benda yang sama dengan syarat sah wuduk. Jadi kalau kita belajar syarat sah wuduk ni, syarat sah mandi tak belajar tak apa, dah sama. Jadi kalau pada mandi, kaifiat ni, wuduk, mandi, fardu mandi ada 3. Syarat sah ada 11, 14. Pembatal dia juga ada 6. Pembatal ni apa? Benda-benda yang menyebabkan mandi wajib. Ada berapa? Ada 6. Subuh, keluar mani, mati. Ini pada lelaki dan perempuan. Ada sebab mandi wajib hal pada perempuan. Haid, nifas, wiladah. Ada khusus pada perempuan, ada khusus pada lelaki. Ada khusus pada lelaki dan perempuan. Ada 6. Lelaki dan perempuan. Kalau perempuan syarat dia akan ada 6. Pembatal dia. Penyebab mandi ada 6. Lelaki penyebab mandi 3. Maknanya yang paling banyak mandi wajib ni perempuan lah. Sama juga macam syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada berapa? Ada? Ada ke tak ada? Ada. Ada 6. 6 lagi. Perempuan ada berapa syarat wajib solat? Ada 6. Lelaki syarat wajib solat ada berapa? Ada 5. Ada 5. Islam berakal, baligh, sampai seluruh agama, tidak buta dan pekak sebelum memayis. Ini lelaki saja. Perempuan pun ada ni juga, sama. Tapi perempuan ditambah satu lagi. Apa dia? Suci daripada haid, suci daripada nifas. Jadi perempuan wajib sembahyang ada 6. Lelaki wajib sembahyang ada 5. Tak sabar. Tak sabar. Perempuan bini pula. Apa je kak? Perempuan suami dia ada 1. Lelaki suami dia boleh 4. Tak sabar. Perempuan sembahyangnya pun tak sama. Betul. Perempuan kalau lelaki kalau nak tegur imam, dia kata apa? Subhanallah. Perempuan kalau nak tegur imam, dia kata apa? Dia buat apa? Apa nama perbuatan ni dalam kitab? Dia sebut apa ni? Tasfiq. Ta, sod, fa, ya, qaf. Tasfiqun. Tasfiq. Tasfiq ni apa? Tepuk ni atas ni atau tepuk ni atas ni. Tegur suami PKP. Sembahyang dengan suami. Suami salah. Dua cukup berhenti. Suami tak dengar lagi. Batal sembahyang pula. Batal sembahyang. 3 kali Dia gini
Satu. Ni kes satu ni. Tu jaga dia sembahyang Kalau pilih, dua. Kalau macam ni, satu. Sebab apa? Ni ikut. Ni dia pegang. Ni satu perbuatan. Tepuk Ni satu. Satu lagi. Jadi buat dua berhenti. Kalau macam ni, batal lah. Kalau ni dua, kaki gerak, batal. Kaki yang tiga pula. Pernah tak tepuk kat rumah? Pernah? Tak pernah? Wah, suami tak ada buat silap lah. Alhamdulillah. Tak ada buat silap Atau buat silap tak tahu tak gol lah. Aku nak buat apa pun tak kerti. Kau silap lah. Aku muharakah dia kata. Tepuk lah. Itu nama dia tasfik. Perempuan dia bertasfik. Kalau kita kata campur buatan Melayu lah. Dia membuat tasfik. Kalau lelaki, kalau salah bacaan, dia betul dengan bacaan. Kalau salah perbuatan, baru sebut subhanallah. Kalau salah bacaan, betulkan dengan bacaan lah. Tu tak sama tu. Tapi syarat sah ni, dikatakan kaifiat ni, lelaki dengan perempuan ni sama. Cuma syarat sah wuduk ni, kalau lelaki tu ada kencing tak tos, ada buasir, perempuan pun ada itu, atau perempuan ada istiadah, dinamakan dia sentiasa berhadas. Syarat sah nanti kita belajar, kita akan tambah pada 3 perkara. Lepas tu mari kita perhatikan nanti fardu wuduk ni dengan betul lah. Nanti saya print kot man print. Kalau print colour lagi cantik, ada print, tak ada print colour Oh, kena bayar lah kat kedai lah. Kalau print colour sekeping RM1. Atau saya bagi man file. Kadang-kadang bila print hitam putih, dia tak jelas tau. Tak jelas. Jadi PowerPoint ni man ubah dia punya, kadang-kadang dia punya wording tu kena gelap, background dia kena cerah ke macam mana kan. Syahid pandai PowerPoint. Boleh buat kan? Power. Oh. Biasa buat presentation. Presentation. Okey lah. Bagi saya buat lah. Orang bujang tak nak buat apa. Ini nak anak lagi balik kan. Benda kau bagi saya buat. Alhamdulillah Ustaz bagus Ustaz. Dia dari segitu sikit je tadi. Wali. Para wali dia buka laptop dah siap dah. Ustaz tak nak tanya satu soalan dengan sujud ni, sujud syukur tu. Kan kebanyakan dia orang tiba sujud syukur tu, adakah buatan tu sah ataupun dia kena ada wuduk lah. kalau dia buat juga? Dia kena ada wuduk, dia kena tutup aurat, dia kena ada kiblat. Kiranya dia buat tanpa ada wuduk. Tak sah. Pada mazhab kita tak sah. Jadi sisir ke ataupun tak dibenarkan buat ke? Tak dibenarkan, haram. Haram. Ramai orang buat. Itu masalah ni Ustaz. Kadang-kadang orang menang pertandingan joget pun buat. Betul atau betul lah? Betul atau betul lah? Pertandingan orang tahu dapat award-award. Menari lah, menyanyi kan. Menari kan. Dapat menang menari. Tahu menari. Lompat-lompat. Tahu-tahu aurat. Lepas tu menang. Dia kata Alhamdulillah. Ini tak boleh. Tak boleh lah dia Alhamdulillah pada benda-benda yang tak elok. Betul lah Alhamdulillah ni pada benda-benda elok lah. Lepas tu sujud syukur lagi tu. Tu jangan salah faham. Syukur ni dalam taat. Bukan syukur dalam dahaka. Kalau dia kata syukur aku dah mengumpat tadi. Tak boleh lah. Mengumpat pun tak cakap begitu, betul tak? Syukur ni dalam taat. Macam ni dah keluar ni kan. Syukur dah dapat belajar. Tu betul tu. Lepas tu syukur dah dapat ada minum ke? Tapi tak semeriah dulu lah. Saya tak kisah. Ada pun tak ada tak apa. Syukur dah dapat minum sarapan. Tu syukur. Okey. Kita berhenti. Sembilan suku. Nanti lagi sekali kelas fiqah ni kita dah masuk ni yang saya kata ni Man. Ni kalau print ni Man. Tak nampak kan? Pada slide boleh nampak. Itu pun tak jelas. Nanti Man edit dulu. Saya bagi file ni. Bagi kat email ke kat WhatsApp? Email boleh tak? Kat email Email nama saya .kkr.gov. Nama saya. WhatsApp kat saya lah. Nanti
Kau tolong Abang Man. Kau tukar dia punya ni. Abang Man lagi power bang. Bagi power? Oh, orang lama. No comment lah. Orang lama. Siapa-siapa lapang tolonglah. Saya bagi bab wuduk dulu. Kalau bagi sumber-sumber, banyak sangat lah. Nanti kita tunjuk juga slide. Jadi tak payah catat. Ini kalau nak suruh lukis ni, amboi. Berserabut. Ini lukis gini kan? Ini pada apa ni? Ini pada fardu wuduk pada muka. Ini perhatian pada bulu-bulu yang wajib dibasuh pada muka. Ni 13 bulu ni. Jadi pada rajah ni memang nampak lah. Nanti betulkan dia punya ni biru ni dengan hitam tak sesuai. Mungkin kena lightnya background tu bagi light. Jadi kalau nak bagi ni memang jangan bagi semualah, tak ada semua. Saya bagi ikut syllabus lah. Jadi pergi sikit. Ni benda ni banyak sangat lah. Banyak sangat. Ni baru sampai bab mandi. Nanti dah habis wuduk, nanti kita print mandi pula. Sikit-sikit lah. Nanti klip kat buku ke, jangan lipat-lipat, nanti terbuang. Klip kat buku. Saya klip kat buku. Bila belajar tu klip. InsyaAllah nanti dia boleh simpan lama lah. Okey. InsyaAllah. Ada soalan? Tanya. Soalan dia boleh pegang ke tak? Boleh. Sebab itu bukan Quran, itu phone. Kita boleh baca dalam phone walaupun tak ada wuduk. Boleh pegang, boleh baca. Tak ada wuduk boleh baca Quran. Dia yang tak boleh baca Quran ni kita tak mandi wajib. Tu tak boleh baca Quran. Orang dalam haid tak boleh baca Quran. Kalau orang dalam haid nak baca Quran, dia tak boleh dengar suara. Dia boleh baca. Gitu. Gitu. Itu yang pada budak-budak yang menghafal tu patut dia buat gitulah. Walaupun dalam haid. Zikir boleh? Zikir boleh? Tak, baca Quran tu niat zikir. Pada pendapat kata ada boleh niat zikir. Tapi kalau baca jangan keluar suara lah. Itu dulu guru kata kalau nak baca, baca gitu. Sama juga macam saya kata ajar anak ngaji kan. Jangan sebut perkataan. Kalau kita haid, dia dibaca Maliki Yaumiddin. Kita kata ada tak kena tu. Ada sabdu tak kena. So dia baca balik Maliki Yaumiddin. Betul. Macam tu boleh. Lepas tu dia baca salah kan. Mustaqim dia baca. Kita kata yang ujung salah. Kita kena kata itu. Kita dah sebut mustaqim, tak boleh sebut. Jangan sebut. Tak boleh sebut. Sebab apa? Dalam haid. Kalau dalam haid, suruh suami ajar. Suruh suami ajar. Tu dia ajar. Kita kena cakap yang tengah tu salah. Baca lagi. Tak cukup panjang. Baca lagi. Okey, cukup. Itu boleh lah. Sebab kalau seminggu haid, seminggu lah anak tak mengaji kan. Eloklah ajar ngaji-ngaji lah. Walau sekejap lah. Sekejap pun nak ambil berkat pada Quran, pada diri dia dah. Elok ajar lah. Yang elok ajar ni mak bapak ajar. Tu elok ajar mak bapak ajar. Okey. InsyaAllah nanti kita jumpa nanti. Minggu depan belajar apa man? Ayu awalat. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua segala kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.